Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Saya nak berespon sedikit kerana ramai daripada jemaah-jemaah kita yang melakukan akikah berkesempatan mereka melakukan korban disebabkan masalah nak mengagih daging. Nak mengagih daging kerana ada halangan COVID, halangan tertentu, nak cari tukang masak. Kerana masalah-masalah tersebut, mereka bertanya berkenai macam mana Ustaz, boleh tak kami atau bagaimana kaedah kami nak buat dengan daging-daging ini. Baik, saya telah merujuk dalam beberapa kitab, contoh dalam kitab Majmu' Hawil Kabir, kitab I'anatul Talibin dan kitab Al-Iqna' bagi mazhab Syafi'i. Di sana kita dapat beberapa pandangan yang boleh tuan-puan-puan jadikan pedoman. Pertama sekali, akikah itu adalah sunat. Akikah itu adalah sunatun muakkadatun. Imam Nawawi menyebut bahawa akikah itu adalah az-zabihatu an mauludi hiya sunnatun. Iaitu akikah itu ialah penyembelihan seekor kambing yang cukup umur ataupun satu bahagian daripada lembu dengan sebab bayi yang dilahirkan yang biasanya kita lakukan pada hari ketujuh. Okey, tapi masalahnya ialah nasna'u, apa kita nak buat dengan daging itu. Ini berbeza dengan kita melakukan korban. Baik, di situlah para ulama menyebut bahawa yusannu atau yustahabbu, sunat untuk daging itu kita masak, iaitu jamhur wal jumhuru sunat, iaitu yustahabbu an yutbukha bi'uluwin tafa'ulan bihalawati akhlaqi. Iaitu jelas jamhur ulama khususnya mazhab Syafi'i mengatakan sunat kita masak daging, kemudian masak daging itu dengan maniskan sedikit. Tafaul, kita mengambil tafaul daripada kemanisan itu supaya akhlak kita itu budi pekerti, lemah lembut, sejuk hati orang melihat. Itu disebutkan bahawa sebab kenapa kita masak manis. Yang kedua ialah kerana Rasulullah SAW itu sendiri semana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kerana Rasulullah SAW yuhibbul halwa wal asal. Nabi SAW kalau masak, dia lebih suka masak itu agak manis. Sebab tu Nabi suka madu, Nabi suka masakan itu manis. Namun dia ingatkan manis ni jangan bawa mudarat. Dia mengikut uruf. Kalau kami orang di Kelantan ni memang mungkin agak manis sikit berbanding dengan orang sebelah luar. Jadi manis itu yang sepatutnya. Tapi maksudnya ialah dalam masakan itu kita masukkan sedikit nira ataupun masukkan sedikit gula supaya masakan itu sedikit rasa manis. Bukan manis itu manis yang bersangatan, manis yang berpatutan supaya orang merasai nikmat tu. Orang merasai nikmat itu dan dari itu adanya kesyukuran, adanya rasa bahagia, ada rasa nikmat. Daripada nikmat itu orang berdoa sedapnya gulai ini, sedapnya masakan ini. Dia akan menambahkan lagi doa daripada orang yang kita sedekahkan masakan itu. Jadi yang pertama, memang sunat itu kita masak. Tetapi adakah semua kita kena masak daging yang kita sembelih seekor kambing atau satu bahagian daripada lembu itu? Ini yang silap dipahami oleh kebanyakan masyarakat awam. Bahawa kita tidak mestinya memasak semua daging, contohnya daging tulang itu adalah berjumlah 15 kilo lah. Tulang ada 3-4 kilo, kemudian daging betul-betul daging adalah 10 kilo. Maka bagaimana kita nak buat? Pertama dulu. Jadi dalam masalah ini, hukum dia seperti mana hukum udhiyah. Di mana kata Imam Hawil Kabir, dalam Hawil Kabir saya menemui pandangan dia kata bahawa yuslaku bihi maslakat dhahaya fil akli wa idkhari wa sadaqati wa hadiyah. Membahagikan daging daripada daging akikah itu boleh kita lakukan seperti mana kaedah kita bahagikan daging di waktu kita berkorban. Di korban kita bagi iaitu untuk kita makan ataupun untuk kita simpan 1/3. Kemudian kita bagi
hadiah kepada orang-orang yang kaya, orang yang tak berhajat, seperti mentua kita, jiran kita yang berada, sahabat kita. Yang ketiga ialah baru kita bagi sedekah. Sedekah ni bagi orang miskin. Yang sedekah itu biasa sedekah dengan hadiah, ialah hadiah kepada orang tak berhajat. Adapun sedekah itu kepada mereka mayahtaju bihi, man iftaqara ilaihi. Itu saja beza. Bagi tetap bagi, tetapi kalau kita bagi kepada orang-orang miskin, dan siapa dia orang miskin? Orang miskin ini mudah saja, iaitu orang yang tidak mencukupi daripada keperluan kehidupannya. Anak dia 5, anak dia 8, digaji dia hanya 800. Dia hanyalah buruh kasar, driver lori. Ini orang miskin. Cuma fakir itu mungkin bawah, iaitu orang yang tak mencukupi daripada kehidupan. Dia ada 1/3 saja daripada keperluan. Dia perlu RM10 satu hari, tapi dia mampu mengadakan kehidupan dia hanya RM3 saja satu hari. Ini fakir. Tapi kalau orang miskin, dia boleh membiayai kehidupannya separuh daripada kehidupannya. Mana keperluan dia mungkin RM20, RM25, tapi dengan dia bekerja, dia mampu menampung kehidupannya, iaitulah mungkin RM5, RM7. Maka ini miskin. Fi kulli hal, mereka yang susah di kampung kita, jiran kita, bila kita berikan padanya jadi sedekah. Tetapi kalau kita pergi orang yang kaya, orang yang berada, kepada agniya, itu makna sedekah, itu makna hadiah. Jadi Islam ini, dia menjaga hati kedua-dua belah pihak. Jadi orang miskin pun ada hak dia, orang yang berada juga ada haknya, dan hak untuk kita yang menyembelih ini pun ada hak. Justru itu saudara, kita tidak perlu memasak ke semua daging yang kita akikah itu. Tak perlu kita memasak semua. Maksudnya kita mungkin masak 1/3 saja. Atau oleh kerana kita nak jemput semua jiran kita yang situ dah ada orang kaya, situ dah ada orang miskin, kampung kita, kita ratakan jemputan kita, orang miskin kita ajak, orang fakir kita ajak, orang berada kita ajak, mungkin kita nak masak hampir 2/3 daging kita. Tak ada masalah. Dan ini lebih aula. Ini adalah lebih afdal kita memasak sebahagian besar daripada daging ini dengan meratakan nikmat tadi. Bahkan, kita boleh memasakkan semuanya ataupun 1/3 saja kita masak. Jadi saya kembali kepada isu, betulkan dulu kepahaman, tidak semua daging akikah itu perlu kita masak atau sedekahkan. Seperti mana hukumnya kita korban, di mana 1/3 kita bagi pada fakir miskin, 1/3 lagi hadiah, 1/3 lagi untuk keperluan hidup kita. Sama ada kita nak makan, kita nak simpankan dia, itu telah diberi rukhsah oleh Allah SWT kepada kita. Maka terhasillah sah korban kita dan akikah kita. Akikah kita lagilah sah. Jadi dengan itu, orang tak faham bila tanya saya berkali-kali, saya tidaklah pakar rujuk dalam soal ini, tapi membantu memahamkan tuan-tuan, dan mungkin sahabat-sahabat kita yang lebih alim dalam hal ini boleh berkongsi. Saya nak sebut bahawa apa yang saya telah rujuk dalam beberapa kitab dalam mazhab Syafi'i tadi jelas menyebutkan bahawa Imam Hawil Kabir dan Al-Mawardi dalam kitab Hawil Kabir yuslaku bihi maslika dhahaya. Pengagihan daging itu boleh dilakukan seperti mana pengagihan daging korban, iaitu dibagi 3, bahkan 4, makan, simpan, hadiah dan sedekah. Justru kalau kita ambil kaedah itu, untuk kita akikah, kita hanya masak 1/3, atau kita memang nak masak separuh, atau kita nak masak 2/3 kepada fakir miskin, atau mengajak kawan-kawan kita. Baik, masakan kita pula, kita boleh masak kita dengan agak manis. Namun kalau tak manis pun, as-sahihu fi mazhabina, Imam Nawawi menyebut memang ada khilaf. Tetapi kalau dia masak tak manis, oleh kerana kampung tu memang tak makan manis, ramai jemputan itu warga-warga tua, orang-orang tua umur 70 tahun ke atas. Jadi kalau masak manis, dia akan menjejaskan kesihatan dia. Ataupun kita akan menjangkakan, dia orang tak akan makan. Dia orang tak akan makan sebab yang ada tu, yang dah kaki kena potong, yang itu pula kecil manis. Jadi kita masak sedikit tidak manis pun tidak ada masalah. Wa sahihu la yukrah. Dan sahihnya tidak ada masalah, bukan saja makruh. Maksudnya, kalau kita buat itu manis sunat, tetapi kalau kita buat tak manis, adakah makruh? Tak makruh. Tidak
makruh. Itu maksudnya. Dan ada di situ maknanya kalau kita nak sedekah daging Ustaz, tak nak masak. Ataupun sebelum tu, sebelum saya lupa, bagaimana Ustaz, saya nak masak tetapi saya nak buat macam mana? Kenapa benda ni jadi complicated? Kita faham bahawa kita masak mesti jemput orang tu datang ke rumah kita. Ini silap. Kerana bila kita masak tak mestinya kita menjemput orang itu makan ke rumah. Fahamkan balik, makan tu dimasak manis. Jadi sama ada kita nak makan dengan roti, sama ada kita nak makan dengan nasi, ataupun sesuai dengannya roti canai. Itu tidak ada masalah untuk kita melengkapkan daging kita masak gulai, kita masak gulai kurutuk ke, ataupun gulai kampung ke, ataupun gulai kari ke, kita nak masak tu ni. Kenapa kita tak fikir kaedah yang kedua, kita tak jemput tetamu dalam isu yang kita sedikit orang kata tak selesa, nak mengumpulkan jiran tetangga dalam isu COVID kita yang mutakhir ini. Jadi kita ikat dalam plastik, bukan ikat ataupun buat dalam Tupperware. Kita sedekahlah kepada jiran-jiran. Jadi masak tetap masak. Cuma kita guna kaedah iaitu kita bahagikan daging yang kita masak itu tanpa kita menjemput dia datang ke rumah. Kita bahagikan daging yang telah diikat atau diletak dalam Tupperware yang khusus itu, diletakkan roti canai ataupun diletakkan roti, ataupun daging saja yang tak daging saja tanpa nasi, tanpa roti, kita berikan buat 40 ikat. Kerana kita ada jiran 40. Yang dikatakan jiran itu 40. Okey, kita buat 40. Jadi daripada daging tu, kita buat contohnya ialah satu puyuk besar, kita masak, kita buat jangkaan, daging ni kita nak masak 40 orang. Kalau kita jemput mungkin ramai lagi. Okey, kita ikat daging tu, kita bagi 40 buah rumah. Maka telah terhasil daripada sunat yang dikata tadi yustahabbu sunat ayyutbuha, bahawa sunat kita masakkan daging itu. Jadi isunya daging itu telah dimasak, cuma pengagihan itu tidaklah terbatas atau rigid, mesti dijemput ke rumah, diadakan majlis bercukur dan sebagainya. Cukup kita mengagihkan daging-daging tersebut dengan cara kita masak dan kita mengagihkan daging itu anak laki kita, anak-anak kita yang ada tu bawa motor dia. Makcik, ambil makcik ni daging akikah. Allah, terima kasih dek. Pergi rumah sebelah. Makcik, Assalamualaikum. Ni daging makcik, kami buat akikah. Kami minta maaf tak jemput ke rumah sebab masalah COVID. Harap makcik doa untuk anak-anak saya ya makcik. Kan itu. Jadi masalahnya adalah tidak ada kengkangan. Syariah ni adalah agama kita, iaitu Hanifah samha, agama kita ni luas, mudah. Jadi kita boleh gunakan pelbagai kaedah. Kalau tanya saya, cadangan saya kata ialah masak. Sebahagian daging itu masak, sebahagian daging itu simpan. Maknanya jangan masak semua, simpan untuk keperluan kita sebab al-afdal al-akl. Kerana ulama menyebut wal-afdal, sunatnya ialah dia makan juga. Maknanya orang yang berkorban itu dia juga makan daripada daging atau masakan yang dia akikahkan itu. Jadi simpan sebahagian untuk kita. Oleh kerana kita bermurah hati nak lebih ramaikan tetamu yang kita hadir, kita masak hampir 90% daripada daging kita itu. Alhamdulillah. Atau kita masak semuanya. Alhamdulillah. Atau 1/3 saja pun syukur. Kalau kita masak separuh pun, itu tidak ada masalah. Hukum hasil mungkin tuan-tuan, hadirin, saudara nak puas hati sebab bila nak buat kebajikan, inilah kebaikan hebat kita orang Melayu ni. Bila nak buat amal, dia nak pastikan bukan saja dia melaksanakan tu, tapi dia nak kepuasan. Dia nak kepuasan daripada beramal itu supaya amalan dia diterima. Dia dapat juga mengeratkan kasih sayang, mengeratkan keluarga, jiran-jiran. Maka dia rasa macam tersangkut-sangkut dalam hati dia bila dia tak dapat jemput kawan kita datang ke rumah. Alhamdulillah, niat tu dah baik. Tetapi dah terhasil tuan-tuan. Dah terhasil dengan kita agihkan dengan cara kita bungkus. Kalau nak letak roti pun boleh, tak nak letak nasi pun boleh. Daging dia dimasakkan sahaja pun boleh. Saya sure nasi, gulai yang dimasakkan saja, taklah kita letak nasi ataupun dan sebagainya. Kami telah melakukan ini. Ada beberapa jemaah daripada saya telah lama melakukan demikian di waktu dia tidak ada
dia telah tempah siap-siap, diikat siap-siap, terus dibagikan kepada jiran-jiran dia. Dan ada dalil lagi hadis yang mengutikan bahawa kita boleh bagi daging. Nak bagi daging mentah pun boleh. Okey, dah kita masak tadi sebahagian. Ada lagi daging-daging mentah. Kita nak bagi pada fuqara. Boleh tak? Boleh. Bahkan itu, saya nak baca sedikit, bahawa bagaimana qala ashabuna wa tasaddaqu bilahmiha wa marqiha ala al-masakin wal ba'thu ilaihim afdal min du'a ilaihim walau da'a ilaihim jaza. Tengok, dalam kitab Hawil Kabir menyebut bahawa kalaulah kita nak tambah kebaikan lagi, kita sedekahkan iaitu daging, kemudian kulit atau bulu, kalau kambing tu kan dia ada bulu kan. Bulu tu kepada bidan yang membidani bayi tersebut. Tapi zaman kita mana nak pakai bidang, nak pergi bawa hospital, tentu jadi masalah. Jadi beri pada fakir miskin ajalah. Kalau ada keluarga bidang tu kita kena bawa pergi. Dan saya rasa lah ini pun satu penghargaan kepada bidang yang perlu kita raikan. Orang menyambut bidan, nurse yang berada di hospital ni. Kalau kita boleh kenal alamat dia, ambil umur dia. Tapi ramailah yang menjadi bidang tu masalahnya. Kalau zaman dulu mungkin seorang bidang saja. Tapi menghargai bidan yang membidani anak kita itu suatu yang dipuji dalam Islam. Ingat tu, kalau boleh ambil nama kontaknya. Ambil kontaknya. Kebetulan pada hari ini kebanyakan hospital membenarkan masuk. Jadi ambil nombor nama doktor, ambil nombor nama misi 4, 5, 6 orang yang telah itu. Kalau mungkin kita tak boleh bagi daging tu, mungkin tuan-tuan belanja kepada dia ke makan. Sebagai menghargai, walaupun kita tak bagi bulu tu kerana dalam kaedah pada hari ini mungkin tak sesuai. Baik, kita boleh bagi daging alal masakin kepada masakin dan kita hantar daging itu kerana mengharapkan doa, kata dia min doa ilaihim, dan doa dia itu akrab, doa dia itu sangat dekat dengan Allah SWT untuk kebaikan anak kita. Jadi ada hadis yang mengatakan bahawa ada pandangan ulama mengatakan memang kita boleh bagi seperti mana yang dilakukan oleh para salafus saleh. Jadi kita boleh bagi sebahagian daging, masak sebahagian, ada lagi lah maksudnya kita masak sebahagian daging, contohnya 60% dia masak daging, kemudian sebahagian daging 10% lagi kita nak sedekah pada fakir miskin. Yang ini jarang kita lakukan. Sebab kita faham semua daging kena masak. Jadi hari ini harap saya dapat membetulkan beberapa saya bukan membetulkan, itu mungkin bahasa tak sesuai. Saya dapat menambah baik apa yang kita buat. Sebahagiannya kita masak, sebahagiannya lagi kita sedekah daging. Sebab orang miskin mungkin dia nak makan pada hari tu dah settle, tapi mungkin untuk besok, mungkin untuk lusa, dengan pendapatan dia tidak seberapa, apatah lagi dalam isu pekerjaan tak stabil, pengangguran meningkat, keadaan kita yang makin susah pada hari ini. So kita bagi sedikit daging kepada mereka yang susah tersebut. Ini pun menambahkan lagi keberkatan, menambahkan lagi doa-doa orang-orang yang kita harapkan mereka itu dimakbulkan Allah untuk anak dan kebaikan daripada kita. Jadi selesai. Jadi daging kita nak masak pun tak apa, tak nak masak pun tak apa. Kita nak bagi terus daging pun harus, tapi tak hasil pahala bahagian memasak. Tapi bahagian membersekahkan daging itu dah terhasil. Akikah saya ustaz? Sah. Dah sedekah kan, dah sembelih kan, iaitu saja aku menyembelih. Akikah ini bagi anakku, nama sekian-sekian, kerana Allah Ta'ala dah settle, dah selesai. Cuma menyempurnakan lagi daging itu kerana nikmat ini Allah jadikan dan disyariatkan untuk kita berikan kebahagiaan dan syukur nikmat itu dikongsikan. Jadi disyariatkan kita buat masak. Jadi bila masak itu terus dia boleh makan. Jadi nikmat itu disegerakan berbanding dengan daging korban. Dia berbeza konsepnya. Jadi kalau kita nak meratakan kebaikan ini, masak sebahagian. Okey, masak sebahagian, sedekah sedikit, simpan untuk kita sedikit. Kemudian kaedahnya kita boleh jemput ke rumah ataupun kita mengagihkan daging itu dari rumah ke rumah. Dan itu pun saya rasa dalam
suasana hari ni orang lebih suka. Orang lebih suka, orang lebih bahagia sebab dia tak nak pergi, dia pun serba salah dengan keadaan yang ada pada hari ni. Lalu kita memudahkan untuk mereka dengan kita menghantar. Kan bukan banyak pun. Kan motor anak kita ada, kereta anak kita ada, bagikan. Okey, kamu sebelah rumah ni, kamu sebelah rumah 10 buah rumah ni, aku sebelah rumah 10 buah ni. Maka akhirnya kita dapat menyempurnakan. Jadi saya harap kawan-kawan kita yang berakikah, dia mengambil kesempatan pada korban ni, mudah-mudahan Allah terima akikahnya dan memudahkan dengan cara apa yang saya telah kemukakan tadi. Apa yang baik itu semua daripada Allah, apa yang lemah daripada diri saya sama ayah, maaf zahir batin, wallahu alam.